A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati sahabat-sahabat semua, kita berjumpa lagi petang ini dengan ulasan ataupun perkongsian ilmu dalam tajuk bab 47 daripada buku Khusyuk dalam Solat yang dikarang oleh Tuan Guru Nik almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz rahimahullahu taala. Jadi bab 27 tajuknya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kaitannya dengan khusyuk solat. Jadi kita tengok dulu apa yang kita baca dulu apa yang ditulis. Punca utama yang menjadi seorang itu dapat melakukan khusyuk dalam solat mereka, iaitu apabila dia tahu dan sedar bahawa Allah sentiasa memerhatikannya, merhati hamba-Nya setiap ketika. Tak ada waktu yang terluang setiap hamba itu untuk terlepas dari perhatian Allah. Maksudnya di sini untuk menjadikan kita khusyuk dalam solat, Tuan Guru pengarang beri, caranya kita kena sedar, ingat bahawa kita ni sentiasa diperhati oleh Allah. Dan kita diperhati oleh Allah satu dalam solat dan juga selepas solat. Ini sentiasa Allah lihat kita. Ya. Jadi nak khusyuk kita kena ingat sepanjang solat tu Allah melihat kita. Ya. Muraqabatullah. Tak ada ruang bagi seorang manusia terlepas dari pandangan Allah, terlepas dari pemerhatian Allah. Itu satu, cara nak khusyuk. Malah kita mesti ingat bukan sahaja masa kita solat disebutkan di sini, tetapi juga semasa kita bekerja, kita berehat, kita berdiri, kita duduk. Pendek kata, semua masa, setiap waktu kita, setiap detik kita diawasi oleh Allah untuk dilihat apa yang kita buat. Adakah kita taat atau durhaka pada Allah. Dan dicatat oleh dua malaikat. Dua malaikat raqib dan atid. Bahkan setiap nadi yang bergerak dan jantung yang berdegup serta darah yang mengalir dalam tubuh, tidak terkecuali nafas yang keluar masuk membawa udara ke dalam rongga paru, pasti dalam perhatian Allah. Subhanallah. Ya. Di mana bukan sahaja masa kita kerja ni, masa kita beraktiviti, bahkan nadi kita bergerak, jantung kita berdegup, darah kita mengalir ke tubuh, masuknya oksigen, keluarnya karbon dioksida, semuanya kita bawa udara ke dalam rongga paru-paru, semuanya dalam perhatian Allah. Maksudnya dengan kata lain, kita ni terlalu bergantung kepada rahmat Allah. Ya, semuanya dalam perhatian Allah. Ya, bukan saja dalam solat. Kalau kita rasa Allah melihat kita dalam solat, makna kita baik masa solat saja. Tetapi tidak. Bagi kita seorang Muslim, masa solat atau selepas solat, kita wajib mengingati Allah memerhati kita dan sampai tahap kita tidak sanggup durhaka pada Allah. Kerana kita disebut sebagai muraqabatullah. Bila kita merasai pemerhatian Allah pada kita, sudah tentu kita tak akan melakukan maksiat, akan pendurhakaan pada Allah. Baiklah. Muka surat 130. Muka surat 130, pengarang cuba buat suatu kiasan, perbandingan di mana umpama seorang yang solat ni, seorang yang solat, hubungan dia dengan Allah seperti seorang yang, ni kiasan saja, bandingan saja, ya. Di mana seperti seorang yang bawa kereta. Orang bawa kereta laju,
di mana kereta kita ni kereta biasa saja, kita kena tekan minyak kan, baru dia boleh jalan. Jadi kaki pemandu ni kalau terangkat ataupun angkat terus tak tekan minyak, kereta kita stop kan. Kita stop kecuali turun bukit. Ini yang landai tu kan. Begitulah ibaratnya. Kalau kita naik kereta, kita berhenti, ya, kita naik kereta, kita tak tekan minyak, kaki kita tak tekan minyak tu, makna kereta kita akan slow. Begitulah hubungan rapat kereta dengan tuan dia, dengan kaki tu, diibaratkan seperti kesedaran keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika solat. Kalau iman kita mantap, kita yakin dengan benar bahawa Allah melihat kita, Allah memahati kita, Allah menjawab segala doa-doa kita yang kita minta dalam solat. Allah menjawab, malaikat mengaminkannya, Allah memakbulkannya, ya. Bukan Allah menjawab, ya, Allah memakbulkannya. Allah akan dengar rintihan hamba-Nya dalam solat. Allah memahatinya, sudah tentu dia akan melakukan, dia solat dengan khusyuk. Dia akan cuba hadirkan hatinya ketika solat. Jadi ibarat tadi macam tadilah pemandu kereta dengan tekan minyak tu. Lajunya kereta tu beratur dia tekan kan dengan baik. Begitulah kita rapatnya hubungan kita dengan Allah, khusyuknya, hadirnya hati kita dalam solat apabila kita yakin, mempunyai keyakinan yang kuat bahawa Allah melihat kita, Allah memahati kita. Kita dah belajar bab yang lalu, orang yang khusyuk dalam solat, segala doanya diaminkan oleh malaikat. Diamin oleh malaikat, dan malaikat yang suci ini mengaminkannya. Moga-moga dengan aminnya malaikat ini akan dimakbulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apatah lagi sekiranya seorang insan ingat bahawa kehidupan dunia ni bergantung ihsan pada Allah. Jadi pertama tadi kita dah bincang bagaimana nak khusyuk dalam solat, ialah sentiasa ingat Allah memahati kita. Yang kedua, kita kena ingat juga kehidupan kita ni bergantung pada nikmat Allah. Rezeki Allah yang kita terima adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rezeki, apa nikmat hidup kita? Allah beri kita udara, Allah beri kita rezeki, Allah beri kita matahari, siang malam dan sebagainya. Semuanya adalah menunjukkan kita ini amat bergantung pada rahmat Allah. Maknanya di sini sahabat-sahabat semua, rahimani wa rahimakumullah, alangkah heratnya hubungan dan rahmat Allah terhadap hamba-Nya, terutama makhluknya dari jenis manusia. Semuanya akan memberi kesan untuk menjadikan sentiasa kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, untuk kita ingat pada Allah, jalan kedua kita kena kenang kepada ihsan Allah kepada kita dalam kehidupan. Dengan diberi kita hidup, diberi oksigen, diberi makan minum, rezeki, ada siang malam, ada diberi kita kesihatan, berbagai-bagai. Nikmat itu menunjukkan supaya kita sedar bahawa rahmat Allah terhadap kita amat besar, maka sepatutnya kita bersyukur dan mengingati Allah. Di dalam kitab Minhajul Abidin dinyatakan di sana, jika kita hendak mengingati nikmat yang dikurniakan oleh Allah untuk diingati secara mudah, maka bolehlah dibahagikan nikmat itu kepada dua. Jadi dalam Minhajul Abidin, di mana disebutkan di sini, dinyatakan di sini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni ada dua. Pertama, nikmatul ijad, yang kedua nikmat al-imdad. Apakah nikmat al-ijad? Nikmat al-ijad ni ialah nikmat Allah menjadikan kita. Ya, jadi nikmat ni Allah beri kepada kita ada dua. Pertama, nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. Nikmat ijad ni ialah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita. Sebelum dicipta kita tidak wujud sama sekali. Pada asalnya kita ni tak wujud.
tetapi akhirnya Allah menjadikan kita, maka lahirlah kita pada tarikh yang ditentukan. Kita boleh melihat dunia, manusia ini melihat dunia dan menikmati hidup dalam jangka masa yang ditentukan oleh Allah dan akhirnya akan mati. Jadi itu nikmat pertama. Jadi alhamdulillah kita masih merasai nikmat pertama, iaitu kita diadakan, kita masih wujud di dunia. Sebagaimana firman Allah iaitu dalam surah Al-Insan. Ya, surah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Ayat pertama maksudnya, bukankah pernah datang kepada manusia satu masa yang pada ketika itu belum dikenali, makna belum ada, ya? Belum ada untuk dikenal. Ayat kedua, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis mani yang bercampur lelaki dan perempuan, yang kami mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi ayat kedua menunjukkan mula-mula manusia ni tak ada, akhirnya Allah jadikan manusia, dan seterusnya Allah sebut Allah jadikan manusia dari setitis mani, dan seterusnya tujuannya ialah untuk menguji manusia. Nabtalih, nak menguji manusia, adakah mereka ini menjadi orang yang mendengar perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah sahabat semua. Bismillah. Jadi kita tengok tu nikmatul ijad. Kedua ialah nikmat al-imdad. Ya, nikmat al-imdad ni ada dalam surah, saya cari dia. Baik. Yang kedua ialah nikmat al-imdad, iaitu nikmat mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah hidupkan kita, Allah Subhanahu Wa Taala memelihara makhluk dengan segala keperluannya, di mana Allah telah menyediakan kita tempat tinggal, dunia, ada lautan, ada rezeki, ada udara, dan ada berbagai kemudahan disediakan bumi ini semata-mata untuk manusia. Dia cari rezeki Allah, sama ada untuk keperluan rezeki, keperluan makan minum, dan sebagai kemudahannya yang disediakan. Pendek kata, satu bumi ini adalah untuk manusia menerokainya. Di lautan ada rezeki, di daratan ada rezeki, ya. Itulah keperluan. Maknanya nikmat al-imdad ni adalah nikmat pertolongan Allah untuk memelihara makhluknya, untuk disediakan lahiriah dia, keperluan lahiriah, dan juga keperluan rohaniah, rohani. Jadi kita mesti ingat nikmat paling utama, yang paling besar yang Allah beri kita sebagai nikmat al-imdad ialah nikmat didatangkan pada Rasul untuk membimbing manusia ke arah kesejahteraan hidup dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu nikmat paling besar. Nikmat yang biasa ialah nikmat beri rezeki, nikmat kelapangan hidup, nikmat keselesaan. Dan kita mesti ingat nikmat paling utama, Allah datangkan Rasul. Kita ni sekarang adalah nikmat Rasul terakhir ialah Nabi Muhammad SAW, yang membimbing manusia ke arah jalan yang benar, ya, ke arah kebenaran, hidup untuk mengajak manusia kepada kebenaran, mengenal syariat Allah, hidup berpandukan syariat, dan kebahagiaan hidup, demi untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka panduannya adalah berdasarkan Al-Quran. Sebab itu nikmat paling besar ialah diutuskan Rasul dan diturunkan Al-Quran sebagai panduan hidup. Baiklah sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Lepas tu dipersoalkan, kalau kata nikmat Allah ni banyak, rezeki cukup, Allah tahu rezeki cukup seluruh dunia untuk makhluk Allah, kenapa ada kebuluran macam Somalia, macam berbagai Afrika tu kan? Kerana ialah kerakusan manusia. Pengagihan harta, makanan yang tidak
adil, yang diboloti oleh golongan tertentu. Kita tengoklah negara-negara tertentu kan, merampas hak negara yang lain. Itu berlaku tawanat, menakluk negara yang lain. Jadi dia ambil kat dia, bolok kepada rezeki itu untuk mereka. Jadi rakyat yang ditawan tu tinggallah dalam kebuluran, seperti berlaku di Syria. Siapa yang buat tu? Rezeki Allah dah cukup, tapi disebabkan kekejaman manusia. Baik sahabat semua, kita lihat untuk nikmat al-imdad ni ialah kita lihat ayat 70 surah Al-Isra. Dalilnya antaranya banyak lagi ni ya. Ni hanya antara dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Dan kami berikan mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan sempurna. Maknanya Allah tunjukkan, Allah memuliakan anak Adam. Lepas tu Allah beri rezeki di lautan dan di daratan dan diberi kelebihan di antara mereka dan makhluk yang diciptakan dengan kelebihan ciptaan manusia, kelebihan kesempurnaan ciptaan makhluk manusia daripada makhluk yang lain. Baiklah sahabat semua, itu contoh nikmat al-imdad. Manusia sendiri tidak melakukan islah, sebaliknya bermusuhan. Ini sebab kenapa rezeki tak cukup kan, kebuluran dan sebagainya, kerana manusia rakus, tidak islah diri, tidak baiki diri dan tidak menjaga kepentingan orang lain, menjaga kepentingan diri sendiri. Ya. Sedangkan Allah telah menjanjikan setiap yang melata di muka bumi di atas, Allah lah yang menanggung segalanya. Allah dah sedia dengan sebaik-baiknya, tapi manusia yang tidak amanah dengan amanah khalifah Allah, khalifah di muka bumi. Jadi untuk bab 27, ya, untuk bab 27, sahabat-sahabat semua, apa yang nak disampaikan kita boleh rumuskan rahmat Allah dan kaitannya dengan khusyuk solat ialah, pertama sekali nak khusyuk solat ialah kita kena ingat bahawa Allah memerhati kita. Allah memerhati kita dalam solat dan juga Allah memerhati kita di luar solat. Ya, kalau dalam solat kita ingat Allah perhati kita, maka kita akan solat dengan khusyuk. Malu untuk berpaling hati ni daripada mengingati Allah. Kita kena usahakan. Yang kedua, selepas solat juga Allah perhati kita di mana saja, malah sampai kata nadi bergerak, darah mengalir, semua diperhati oleh Allah, di bawah pengawasan Allah, jantung kita semua. Maka sudah pasti kalau sampai tahap darah mengalir pun Allah perhati, pengawasan Allah, apatah lagi gerak-geri kita di dunia, sudah pasti di bawah pengawasan Allah. Oleh itu sama-sama kita melakukan kebaikan di muka bumi ini semasa kita hidup, supaya kita termasuk dalam golongan yang dicatat oleh malaikat dengan orang yang melakukan kebaikan. Ya. Dan yang kedua, untuk mendapat khusyuk ialah yang diberi ialah kita kenangkan nikmat Allah pada kita, iaitu nikmat al-ijad dan nikmat al-imdad yang disebutkan tadi. Terlalu banyak ihsan Allah kepada kita, maka tidak wajar kita lupa Allah dalam hidup atau dalam solat kita. Yang ketiga, kita nak ialah kita nak khusyuk lagi dalam solat, iaitu yang disebut oleh Tuan Guru tadi, kekhusyukan solat tu bergantung kepada keyakinan kita kepada Allah, pengawasan Allah yang diberi ibarat tadi, kiasan tadi seperti orang bawa kereta. Kita bawa kereta, kalau kaki kita tak kuat, kita berhenti, kaki duduk bawah, kereta kita tak akan berjalan. Begitulah khusyuk tu tak akan wujud kalau kita tidak ada keyakinan yang kuat bahawa Allah melihat. Jadi kekhusyukan itu bergantung kepada keyakinan, keimanan kita bahawa Allah melihat apa yang kita buat. Allah melihat kita solat. Bila kita sedar, sudah tentu kita jaga gerak hati kita. Bukan sahaja kita jaga gerak
bak jasad perbuatan rokok sujud, tapi hati kita sentiasa mengingati Allah, hadir hati pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita solat, sama ada masa zikir, baca atau masa perbuatan. Jadi itulah saja sahabat semua. Hari ini, petang ini kita ambil bab 27, rahmat Allah dan kaitannya dengan khusyuk solat. Maknanya nak khusyuk dalam solat tu seseorang itu mengenang kepada rahmat Allah, rahmat dan nikmat Allah, iaitu nikmat al-ijad dan nikmat al-imdad. Jadi itulah saja, segala yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah adalah pada diri ustazah sendiri. Mohon maaf kalau ada kesilapan, kekasaran, dan mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala anda ada yang tersilap daripada apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu alam, kita tutup dengan tasbih kafarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.